Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan ke Politeknik Kota Kinabalu. Anda semua bersama dengan saya, Puan Nur Hafizah, dalam sesi taklimat beasiswa pinjaman pendidikan. Sempena Minggu Suai Kenal, sesi 1 2021/2022. Okey, baiklah. Sedikit mengenai unit beasiswa. Unit beasiswa ni terletak di bangunan KOE di bahagian hal ehwal pelajar. Okey. Senang saja mencari pejabat beasiswa di bawah sekali. Okey, seterusnya ini adalah carta organisasi kita unit beasiswa. Okey, kita mempunyai beberapa orang penyelaras beasiswa di setiap jabatan, iaitu kita ada Puan Emilia Joseph, penyelaras JKA, Encik Charles, penyelaras di JKE, Puan Cica, penyelaras JKM, Puan Dharma, penyelaras di bahagian hospitality, kemudian Puan Hita, penyelaras JP. Sebarang pertanyaan ataupun masalah berkaitan dengan beasiswa, bolehlah berhubung dengan penyelaras di setiap jabatan dahululah. Okey, seterusnya. Perkhidmatan yang disediakan, kita menyediakan maklumat berkaitan dengan beasiswa, pinjaman, bantuan pendidikan dan tuntutan yuran. Okey, tuntutan yuran contoh membayar yuran pengajian dan hendak menuntut di KWSP, kita boleh mengeluarkan surat pengesahan pelajar di HEP lah. Boleh berhubung dengan kami di HEP. Okey, seterusnya. Senarai penaja sepanjang tahun 2020. Okey, baik. Kita ada pertama JPA. JPA ini terbahagi kepada dua, iaitu CBBP dan Derma Siswa. CBBP ini bagi pelajar yang sudah bekerja. Okey. Sudah bekerja dan memohon sambung belajar bergaji penuh. Itu maksud dia CBBP. Okey. Dan kemudian yang satu lagi adalah program B40 Derma Siswa kepada pelajar yang sepenuh masalah. Seterusnya kita ada Kerajaan Negeri Sabah, BKNS, Beasiswa Kerajaan Negeri Sabah. Keempat, Kok Foundation Berhad. Kelima, Yayasan Sam Darwi. Seterusnya, Beasiswa Allowance Khas Pelajar OKU. Ini akan diuruskan oleh Puan Dharma. Kemudian, Program Pendidikan Khas, Yayasan Tenaga Nasional, MyBF. Kemudian, seterusnya pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Nasional, PTPTN, dan seterusnya IMDAIM. Setakat ini sajalah yang ada dalam Politeknik. Okey, seterusnya. Beasiswa Kerajaan Negeri, inilah jumlah tajaan. Anda semua boleh melihat di sini jumlah tajaan setiap agensi. Okey, JPA kita ada dua yang saya sebutkan tadi, B40 Derma Siswa dan beasiswa CBBP, Kwok Foundation, dan ini adalah My Future, My Bright Future, YTN. Okey, seterusnya BKNS. Okey, BKNS ini dimohon secara online oleh pelajar itu sendiri. Okey, syarat-syarat boleh dilihat di sini. Warga negara Malaysia yang berasal dari negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan, dan salah seorang ibu atau bapa pemohon adalah berasal dari Sabah ataupun wilayah Persekutuan Labuan. Pemohon hendaklah tidak lebih daripada 20 tahun. Okey, kelayakan akademik seperti biasa. 7A dalam mata pelajaran dalam mata pelajaran termasuk bahasa Melayu dan mata pelajaran yang berkaitan dengan bidang kursus yang dipohon. CGPA juga kita dapat lihat di sini 3.50 ke atas bagi pemohon semester 2, 3, 4 ataupun 5. Okey. Dan memohon secara online, dan iklan biasanya boleh memohon pada bulan Mac setiap tahun.
Oke, alamatnya adalah di negeri Sabah. Oke, boleh lihat di sini alamat untuk menghantar permohonan. Oke, seterusnya Jabatan Perkhidmatan Awam. Oke, Jabatan Perkhidmatan Awam. Kita ada sebutkan sebentar tadi program Dharma Siswa B40. Di sini kita dapat lihat syarat-syarat program. Warga negara Malaysia tidak menerima bantuan ataupun tajaan dari agensi lain, pendapatan isi rumah 4.359 sebulan dan ke bawah, telah mendapat tempat di institusi pengajian. Okey. Yang kedua, memohon secara online lah. Okey, dapat di sini dilihat maklumat tambahan, program Dharma Siswa ini merupakan satu program baru yang diperkenalkan oleh JPA untuk membantu golongan B40 untuk mengikuti pengajian dalam bidang TVET dan profesional. Okey, seterusnya. Kuok Foundation. Okey, Kuok Foundation syarat-syarat kelayakan warga negara Malaysia, jumlah tajaan setahun adalah 9,000 dan lulus mata pelajaran SPM 4 kredit termasuk bahasa Melayu, matematik, sains dan bahasa Inggeris. Okey. Dan CGPA kita dapat lihat di sini 3 pointer ke atas bagi pemohon yang semester 2, 3, 4 ataupun 5. Okey. Dan juga dipohon secara online. Okey. Baik. Maklumat tambahan, penerima tajaan beasiswa Kuok Foundation tidak dibenarkan mempunyai tajaan dari mana-mana agensi lain lah, seperti PTPTN, JPA, BKNS. Okey. Dan seterusnya. Okey. Program beasiswa My Brighter Future, My BF, YTN tadi. Okey. YTN syarat-syaratnya adalah warga negara Malaysia, jumlah tajaan 9,000 setahun. Okey. Pihak Yayasan Tenaga Nasional YTN akan menerima senarai nama pelajar daripada pengambilan pelajar UPU. Okey, untuk kelulusan. Ini dipilih berdasarkan permohonan semasa awal-awal memohon kemasukan untuk meneruskan pelajaran di peringkat IPT lah, UPU melalui UPU. Kemudian pihak UPU akan menghantar senarai nama pelajar kepada pihak IPTA. Okey. Okey. Terdiri daripada golongan B40 pendapatan isi rumah di bawah 5,000 jugalah dan ditaja sepanjang tempoh pengajian. Okey, boleh lihat di sini. Seterusnya, senarai pinjaman pendidikan yang ditawarkan. Okey. Perbadanan Tabung Pendidikan Negara PTPTN, Yayasan Negeri Sabah, Yayasan Bank Rakyat, Yayasan Negeri-Negeri di Malaysia. Ini antara yang boleh dimohonlah. Senarai bantuan pendidikan yang ditawarkan Yayasan Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia, ini khas kepada pelajar OKU dan PPK, Bank Rakyat, Baitul Mal Negeri Sabah, Pusat Zakat Negeri Sabah. Ini selalu famous nih, Baitul Mal Negeri Sabah dan Pusat Zakat Negeri Sabah. Biasa ramai pelajar yang akan memohon. Okey, ini yang disebutkan tadi Kementerian Pendidikan Malaysia, bantuan kepada pelajar pendidikan khas yang pendengaran. Okey, bantuan ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu daripada pelajar-pelajar Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Okey, nilai bantuan 3,400 setiap semester. Kemudian pelajar OKU kelainan upaya dalam fizikal, nilai bantuan 1,500 setiap semester. Okey. Seterusnya, urusan KWSP. Okey. Permohonan surat pengesahan bagi tujuan klaim KWSP. Okey, seperti yang saya sebutkan awal-awal tadi, pelajar boleh memohon tuntutan KWSP dengan syarat kemukakan bukti bayaran kepada kami, kepada unit beasiswa, bukti bayaran dan juga maklumat pendaftaran pelajar. Okey.
kemukakan bukti, kemudian kita akan keluarkan surat pengesahan pelajar. Dan kemudian kita akan bila setelah selesai, kita akan hubungi pelajar sama ada melalui email, WhatsApp, ataupun panggilan telefon lah. Oke. Dan seterusnya. Oke, berkenaan PTPTN, kita akan mendengar taklimat yang akan disampaikan oleh pegawai PTPTN sendiri. Oke. Sekejap. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rifna Sari binti Andi Arif, Eksekutif Pemasaran PTPTN Cawangan Kriminal. Hari ini saya mau berkongsi sedikit info berkenaan macam mana cara untuk permohonan PTPTN, bayaran balik pinjaman dan juga simpanan SSBN. Sebelum itu, saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan PTPTN. First, PTPTN ini ditubuhkan pada 1 Julai 1997 di bawah Akta 566 Perbadanan Pendidikan Tinggi Nasional dan mula beroperasi semenjak 1 November 1997 lagi. Visi PTPTN adalah menjadi peneraju institusi tabung pendidikan tinggi negara. Misi PTPTN menguruskan dana simpanan pinjaman dan simpanan secara efektif berlandaskan tabir urus yang cemerlang, berintegriti dan strategik. Objektif PTPTN adalah untuk membuka peluang masa depan yang lebih cemerlang menerusi manfaat dan nilai tambah yang diperoleh daripada pendidikan tinggi. Terdapat 64 cawangan di seluruh negara, cawangan PTPTN yang beroperasi dan ibu pejabat terletak di Menara PTPTN Megan Avenue 2 Kuala Lumpur. 3 fungsi utama PTPTN iaitu pembiayaan pendidikan, simpanan pendidikan, dan fungsi-fungsi lain yang diamanahkan oleh undang-undang bertulis. Okey, sekarang kita pergi kepada pinjaman PTPTN. Statistik pinjaman pendidikan PTPTN semenjak 1997 lagi terdapat 3.51 juta peminjam dan 180,000 peminjam baru bagi setiap tahun. Dan daripada jumlah tu 72,571 peminjam yang mendapat pengecualian bayaran balik. Dan anggaran peruntukan yang diberikan untuk pengecualian bayaran balik adalah 1.89 bilion. Dan untuk pinjaman yang dikeluarkan 63.82 bilion dan pinjaman diluluskan 80.81 bilion. Bilangan IPT dan program yang ditawarkan untuk IPTA sebanyak 150 IPTA yang terlibat dan daripada tu 10,660 program pengajian yang ditawarkan pinjaman PTPTN. Manakala untuk IPTS pula terdapat 412 IPTS yang terlibat dengan program pengajian yang ditawarkan sebanyak 6,479 yang mendapat tawaran pinjaman PTPTN. Okey, next kita pergi kepada tawaran wang pendahuluan pinjaman WPP kepada pelajar diploma dan juga ijazah golongan B40. Wang pendahuluan pinjaman ni sebanyak 1,500 ditawarkan kepada pelajar B40 IPTA yang mengikuti pengajian peringkat sepenuh masa, diploma dan ijazah. Okey. Syarat kelayakan penerima WPP, dia ada 4 syarat. Pertama, pelajar kenalah warga negara Malaysia. Kedua, penjaga pelajar ataupun pelajar itu sendiri penerima bantuan prihatin rakyat, iaitu BPR. Ketiga, pelajar hendaklah memberi pengesahan setuju terima WPP semasa permohonan kemasukan ke IPT melalui portal UPU ataupun IPTA. Dan keempat, tiada hutang pinjaman PTPTN sebelum ini.
dan kaedah penunaian WPP. First, pelajar tu kena buat semakan di portal rasmi PTPTN. Kalau sudah lulus, terus cetak surat tawaran WPP melalui portal yang sama. Dan tempoh sah laku tawaran ni adalah 2 bulan dari tarikh dikeluarkan. Dan tawaran WPP hanya boleh ditunaikan oleh pelajar di mana-mana cawangan bank Islam yang terdekat hanya dengan membawa dokumen surat tawaran WPP dan juga MyKad pelajar itu sendiri. Wakil adalah tidak dibenarkan. Di mana di sini pelajar tu kena berurusan sendiri, tidak perlu suruh ibu bapa untuk menunaikan WPP tu sebab tidak boleh. Okey. Sekarang kita pergi kepada kaedah permohonan pinjaman. Yang ini kamu kena fokus sikit sebab kamu membuat permohonan pinjaman PTPTN, jadi kena fokus. First, sebelum membuat permohonan PTPTN tu kita kena ada 4 perkara. First, menerima tawaran ke IPT. Maksudnya macam sekarang ni adik-adik sudah terima tawaran daripada Politeknik. Kedua, mempunyai akaun SSPN, sama ada SSPN Prime ataupun SSPN Plus. Okay, salah satu akaun tu kita boleh gunakan. Ketiga, mempunyai akaun bank mengikut panel bank IPT terlibat. Untuk Politeknik, kamu kena refer dengan IPT itulah, bank apa yang kamu kena buka. Dan keempat, kamu kena membuat semakan jadual permohonan dan jadual bayaran melalui portal PTPTN. Dan untuk permohonan pinjaman PTPTN, boleh dibuat secara dalam talian melalui portal PTPTN dan pembelian ID pinjaman PTPTN boleh dilakukan melalui kaunter BSN ataupun secara online dengan harga RM5. ID PTPTN tu bernilai RM5 untuk pembelian tu. Okay. Next, syarat-syarat untuk kelayakan permohonan PTPTN. First, kenalah warga negara Malaysia, berumur tidak melebihi 45 tahun dari tarikh memohon, mendapat tawaran ke IPTA, IPTS, Politeknik dengan memenuhi syarat kemasukan yang ditetapkan oleh MQA. Kursus yang diikuti oleh pelajar mendapat kelulusan daripada Kementerian Pengajian Tinggi dan berdaftar dengan PTPTN. Ini yang paling penting lah. Sebab kalau tidak berdaftar dengan PTPTN, kita tidak boleh beri pinjaman. Kelima, bagi pelajar yang mempunyai kelayakan berbeza pengesahan, perlu diperoleh daripada jabatan ataupun agensi sebagaimana yang dinyatakan di atas. Dan bagi tempoh pengajian semasa membuat permohonan hendaklah tidak kurang daripada 1 tahun. Contohnya kalau kamu baru semester 3 daripada 6 semester masih boleh buat permohonan. Jangan sejak semester 5, memang itu tidak layak sudahlah untuk membuat permohonan. Dan terakhir sekali telah membuka akaun SSPN Prime ataupun SSPN I Plus. Ini adalah antara syarat-syarat untuk kelayakan permohonan pinjaman PTPTN. Dan setelah membuat permohonan pinjaman, untuk semakan keputusan permohonan, keputusan tu boleh disemak melalui web pinjaman online bermula 6 hari bekerja selepas tarikh tutup permohonan. Tarikh tutup permohonan ni selalunya dibuat pada hujung bulan. Contoh pada bulan 9 kita buka permohonan, tarikh tutup tu pada 30 bulan 9, 6 hari bekerja daripada 30 hari bulan adalah tarikh semakan untuk kelulusan. Permohonan yang diluluskan oleh pinjaman PTPTN hendaklah dicetak. Permohonan yang diluluskan dihendaki mencetak dokumen tawaran pinjaman. Pinjaman tu kamu kena cetak kalau sudah diluluskan. Tapi sesetengah ada yang tidak mendapat email. Contoh daripada 6 hari bekerja kamu tidak mendapat email, kamu boleh semak semula di portal yang kamu apply itu. Kalau diluluskan, kamu boleh terus print out dari situ. Next, pelajar perlu menghantar dokumen perjanjian pinjaman dengan lengkap sebanyak 2 set berserta stem hasil yang dilekatkan di perjanjian dan juga salinan surat tawaran IPTA.
dan tawaran pinjaman PTPTN hanya sah dalam tempoh 14 hari sahaja daripada tarikh kelulusan. Dan dokumen tawaran boleh diserahkan di mana-mana pejabat PTPTN yang terdekat dengan kawasan anda lah. Dan kelulusan tempoh pinjaman ditentukan mengikut semester semasa. Tawaran pinjaman akan dibatalkan atau ditarik balik sekiranya didapati berlaku kesilapan tawaran ataupun pemalsuan maklumat. Jadi sebelum kamu hantar perjanjian tu, setelah disemak oleh pegawai PTPTN, jika dorang batalkan memang akan ada kesilapan lah. Pengeluaran pinjaman kepada pelajar. Pertama, pengeluaran pinjaman pertama dibuat setelah pelajar memulangkan dokumen perjanjian lengkap kepada PTPTN. Jadi ingat, asal sudah dapat surat tawaran, perjanjian tu kamu kena pulangkan. Perjanjian tu pulangkan, kalau tidak, memang pinjaman tu tidak akan dibayar. Sebab setengah ni dia tanda sendiri terima, lepas tu dia abaikan. Lepas tu berapa bulan kemudian tanya kenapa PTPTN saya tidak masuk, sebab dia tidak pulangkan tu perjanjian. Kedua, pengeluaran pinjaman bagi semester berikutnya, bermaksud semester kedua setelah kamu meminjam. First, dia masih meneruskan pengajian pada peringkat jurusan dan IPT yang diluluskan. Maksudnya masih meneruskan pengajian di peringkat yang sama. Dan lulus peperiksaan semester sebelumnya dengan purata nilai grade 2.0 ke atas. Jadi kalau macam contoh semester 1 dapat, semester 2 dapat, tiba-tiba semester 3 kamu tidak dapat, kemungkinan disebabkan keputusan peperiksaan kamu di bawah 2.0. Itu adalah salah satu sebab juga kenapa pinjaman PTPTN ditahan. Okey, kadar pinjaman PTPTN setahun untuk program sepenuh masa bagi peringkat IPTA dan Politeknik. Di sini saya bagi untuk contoh diploma, maksimum 1 tahun kamu akan dapat full 100% pinjaman, akan dapat 4.750 untuk 1 tahun. 1 tahun tu ada 2 semester, jadi 4.750 tu kamu bahagi dengan 2. Manakala yang mendapat 75% pinjaman, kamu layak menerima 3.560 dan 50% hanya 2.380 untuk setahun. Manakala bagi peringkat ijazah sarjana muda, 6.650 untuk maksimum kelulusan, 4.990 untuk 75% kelulusan, dan 3.330 untuk 50%. Okay, sebab ni untuk diploma ijazah dan sarjana muda, yang selebihnya kamu boleh nampak di slide lah. Next, skim takaful pinjaman pendidikan. Setiap pinjaman yang dikeluarkan adalah dilindungi oleh skim takaful berkelompok. Bermaksud pinjaman PTPTN ini adalah dia bagi skim takaful dalam bentuk kelompok, dan kos premium ataupun sumbangan takaful adalah ditanggung oleh peminjam sendiri. Bermaksud takaful itu sudah include dalam kamu punya pinjaman. Dan syarat-syarat perlindungan adalah pinjaman masih berbaki dan umur peminjam antara 16 hingga 70 tahun, dan perlindungan adalah bagi kes kematian atau kecelakaan menyeluruh sama ada berpunca daripada penyakit atau kemalangan atau biasa, dan perlindungan bagi tempoh 24 jam sehari dan meliputi seluruh dunia. Bermaksud pinjaman kamu ni dia takaful ni terus aktif dalam tempoh 24 jam. Okey, setelah kita buat permohonan pinjaman PTPTN sudah diluluskan, kamu pun sudah habis pengajian. Sekarang kita pergi ke cara untuk bayaran balik pinjaman PTPTN. Okey, ini anggaran tempoh dan proses tuntutan bayaran balik. Bagi pinjaman 10,000 dan ke bawah, tempoh bayaran balik yang diberikan 5 tahun. Manakala 10,000 hingga ke 22,000, 10 tahun. 22,000 hingga ke 50,000, 15 tahun. Manakala 50,000 dan ke atas, 20 tahun dengan kadar ujrah 1%. Okay?
kewajiban mula bayaran balik untuk yang tahun dulu yang lama dari 1997, 2000 hingga 2017, 6 bulan selepas tamat pengajian kamu kena buat pembayaran balik PTPTN. Tapi memandangkan 2018 kita ada perubahan, so sehingga kini masih berkuat kuasa 12 bulan selepas tamat pengajian, bermaksud 1 tahun daripada tempoh kamu tamat pengajian barulah tuntutan bayaran balik dihantar untuk pelajar. So jangan habis siap belajar jangan tanya bila saya mau start bayar, okay? Sebab dia bagi tempoh kamu 1 tahun. 1 tahun tu mungkin masih cari kerja ataupun start bisnes kecil-kecilan untuk try bayar pinjaman PTPTN. Dan kaedah bayaran balik PTPTN kita sudah ada senaraikan di sini. First, pembayaran boleh dibuat secara melalui online, melalui portal rasmi PTPTN, bayaran menggunakan FPX. Kedua, perbankan internet. Ketiga, potongan gaji ataupun direct debit. Keempat, counter, melalui counter, PTPTN, Bank Islam, Bank Rakyat, CIMB, Pos Malaysia dan juga BSN. Kelima, pengeluaran KWSP akaun 2. Keenam, kita guna EDC terminal guna kad kredit ataupun debit. Dan keempat, perkhidmatan IP boleh didapati seperti di Caltex, Kema, 24 jam, Maidin, macam kalau di Sabah ni di Petron lah, Petron 7E pun ada sudah untuk kita buat pembayaran PTPTN. Dan yang macam sekarang pun melalui Shopee pun kita boleh buat pembayaran PTPTN. Okey, penyenaraian peminjam dalam SIKRIS. Semua peminjam yang sepatutnya membuat bayaran balik selepas 2 bulan tempoh pinjaman akan disenaraikan dalam SIKRIS jika berlaku jika tiada pembayaran diterima. Contohlah sudah habis tempoh 1 tahun, kamu jadual sudah dikeluarkan, tapi kamu tidak buat pembayaran untuk tempoh 2 bulan awal tu, memang sudah disenaraikan dalam SIKRIS. So, peminjam bagi mengelakkan, peminjam perlu membuat bayaran secara konsisten mengikut jadual yang ditetapkan oleh PTPTN bagi mengelakkan tunggakan. Macam yang saya cakap tadi lah. Dan semakan hendaklah dibuat secara terus di kaunter dan kios mana-mana cawangan bank negara sahaja. Ini untuk semakan SIKRIS, kamu kena semak di kaunter ataupun cawangan bank negara. Untuk kami PTPTN, kami tidak dapat buat semakan SIKRIS, tapi kalau ada tunggakan tu bermaksud dia memang SIKRIS sudahlah. Itu sudah yang dia punya kami boleh cakap. Dan PTPTN juga ada berikan pengecualian bayaran balik, maksudnya bayaran balik itu dijadikan beasiswa bagi pengikut pengajian ijazah sarjana muda sahaja. Bagi pelajar diploma, biarpun kamu punya grade tinggi, kamu kena bayar juga balik sebab pengecualian ni dia diberikan kepada pelajar peringkat ijazah sarjana muda, memperolehi ijazah sarjana muda dengan kepujian kelas pertama oleh IPT, menamatkan pengajian dalam tempoh yang telah ditetapkan mengikut dokumen tawaran pinjaman PTPTN. Keempat, pinjaman pendidikan PTPTN tidak bertindih dengan sebarang penajaan lain. Yang ini macam sesetengah ada pelajar, dia dapat tawaran di KNS ataupun dapat tawaran beasiswa lain, tapi dia tidak stop dia punya pinjaman PTPTN, dia teruskan juga. Tapi dia dapat kelas pertama, bermaksud dia kalau ikutkan dia layak untuk pengecualian, tapi sebabkan dia ada beasiswa daripada tempat lain, so PTPTN ini dia kena bayar balik. Yang ini memang dia kena bayar balik. Kelima, kursus program diikuti oleh peminjam di institusi tinggi swasta hendaklah mendapat sijil perakauan akreditasi daripada MQA dalam tempoh pinjaman dikeluarkan. Ini untuk IPTS. Dan mengemukakan permohonan dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh convocation. Bermaksud tidak sampai 1 tahun kamu kena urus untuk dapatkan pengecualian ni. Kalau lebih, kamu kena buat pembayaran balik. Dan paling penting, pelajar tu dikategorikan daripada keluarga B40 dan M40 berdasarkan maklumat pendapatan ketika memohon pengecualian bayaran balik.
ada syarat-syarat untuk memohon pengecualian bayaran balik pinjaman PTPTN. Okey. Setelah selesai itu semua, kita pergi kepada skim simpanan pendidikan nasional. Macam yang saya cakap tadi, untuk membuat pinjaman PTPTN, syarat utama, antara salah satu syarat utama adalah kena buka akaun SSBNI, iaitu skim simpanan pendidikan nasional. Okey. Matlamat SSBN ini adalah untuk membantu ibu bapa menyelesaikan masalah dan kesulitan keuangan apabila anak-anak melanjutkan pengajian institusi ke institusi pengajian tinggi. Kedua, memastikan bahawa anak-anak tidak dibebani oleh hutang apabila tamat pengajian. Dan ketiga, memupuk budaya dan tertib menabung di kalangan ibu bapa dan anak-anak. Ini adalah antara matlamat SSBN. Kenapa kami sarankan untuk membuka akaun lebih awal berbanding anak-anak tu mau sambung belajar baru buka, sebab bagi mengurangkan beban anak-anak itu sendirilah. Okey. Skim simpanan pendidikan nasional ada dua. Pertama, simpanan SSBN Prime. Kedua, simpanan SSBN Plus. SSBN Prime dilancarkan dari 2004 lagi sebanyak 4.20 juta akaun sehingga Disember 2020 ni. Sebanyak 4.20 juta akaun yang sudah dibuka. Dan sebanyak 7.28 bilion pendeposit dan SSBN Prime ni tiada komitmen bulanan. Manakala SSBN Plus dilancarkan pada 2015, simpanan 2 dalam 1 di mana kita ada simpanan berserta perlindungan takaful, dan sehingga 31 Disember ada 617,735 akaun yang telah dibuka dan jumlah deposit sebanyak 590.58 juta. Dan untuk SSBN Plus ni dia ada komitmen bulanan serendah RM30 sebulan. Dan pengendali takaful untuk SSBN Plus ni dia adalah ada 3 pengendali takaful, Hong Leong, takaful ikhlas dan juga Great Eastern. Okey, keistimewaan SSBN, kita fokus kepada SSBN Prime sebab ini adalah untuk pelajar-pelajar. First, boleh buat pelepasan taksiran cukai. Jadi ini kalau macam ada contoh ibu bapa yang kena cukai, boleh buka akaun SSBN untuk anak bagi melayakkan pelepasan cukai. Dan perlindungan takaful percuma bagi simpanan RM1,000 dan ke atas. Kadar dividen yang kompetitif dan geran sepadan sehingga RM10,000 untuk satu keluarga yang layak. Bagi keluarga B40 yang ada akaun SSBN Prime ni dan simpanan di dalam akaun tu mungkin ada beberapa ribu, apabila anak-anak mau sambung belajar, kamu boleh cuba buat tuntutan geran sepadan. Okay? Dan simpanan SSBN Prime ni dijamin kerajaan. Dan paling penting, layak memohon pinjaman pendidikan. Untuk SSBN Plus pula, dia sama juga, simpanan dijamin kerajaan, dividen kompetitif, pelepasan taksiran cukai, dan juga ada manfaat lain iaitu dari segi perlindungan sehingga 1 juta, karat kematian termasuk pasangan dan 3 orang anak, elon kemasukan hospital, manfaat takaful bagi 36 penyakit kritikal, tiada pemeriksaan kesihatan dan komitmen serendah RM30 sebulan. Dan paling penting, layak memohon pinjaman PTPTN. Ini adalah keistimewaan antara SSBN Prime dan juga SSBN Plus. Okey, untuk pengetahuan semua, SSBN Plus ni adalah penambahbaikan daripada SSBN Prime. Sedia ada dengan perlindungan takaful yang murah dan komprehensif. SSBN Plus menggunakan konsep simpanan secara komitmen bulanan dan jumlah simpanan adalah bergantung dengan package yang dipilih. Sebab setengah kalau kita tiada komitmen untuk buat pembayaran, simpanan itu susah untuk dibuat. Jadi kita wujudkan simpan SSBN Plus bagi membuatkan ibu bapa tu ada macam komitmen untuk buat simpanan secara bulanan, sebab
SSBNI Plus kita kena buat simpanan mengikut package. Contoh kita ambil package yang paling rendah RM30, setiap bulan kita kena buat simpanan RM30. Ini juga ditubuhkan untuk menambahkan lagi sifat menabung ataupun sifat saving untuk ibu bapa. Dari sini kita ada 6 package SSBN Plus. Pertama Intan RM30 sebulan, Delima RM50 sebulan, Topaz RM100 sebulan, Zamrud RM200, Nilam RM300 dan Berlian RM500. Package ini kita boleh pilih mengikut kita punya kemampuan yang kita boleh komit untuk bayar setiap bulan. Syarat kelayakan pembukaan akaun SSBNI Plus first adalah kena warga negara Malaysia, pendeposit berumur 18 ke atas atau sebelum mencapai 64 tahun dan penerima manfaat berumur 1 hari sehingga sebelum mencapai 29 tahun. Ini bagi ibu bapa yang ingin membuka akaun untuk anak yang gabung dengan anak bagi melayakkan pelepasan cukai ataupun untuk membuat simpanan awal. Okay. Dan cara pembukaan akaun SSBN secara online, first, kamu kena masuk laman web rasmi ptptn@gov.my. Bagi saluran pembukaan akaun dan penambahan deposit, pertama kita boleh buat secara online melalui portal PTPTN. Kedua, ejen online PTPTN ataupun dikenali sebagai eksekutif pemasaran PTPTN. Ketiga, potongan gaji dari debit ataupun auto debit. Keempat, eksekutif pemasaran PTPTN rasmi. Kelima, kaunter PTPTN, SSBN Prime dan SSBN Plus ataupun kaunter bank, Maybank, Bank Islam, Bank Rakyat, Agrobank dan RHB Bank untuk SSBNI sahaja dan juga EDC Terminal kad debit sahaja. Dan maklumat tambahan, penghantaran perjanjian dokumen memandangkan kita sekarang dalam tempoh pandemik begini dan pejabat PTPTN beroperasi dia dari jam 9 hingga 3 petang sahaja, 1 petang saja. So, penghantaran perjanjian boleh dihantar melalui pos ke alamat Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, tingkat bawah Menara PTPTN Blok D, Megan Avenue 2, nombor 12, Jalan Yap, Kuan Seng, 50450, Kuala Lumpur. Semua perjanjian yang telah diluluskan boleh dihantar ke alamat yang saya nyatakan tadi. Okey, itu saja perkongsian dari saya. Sebarang pertanyaan boleh komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Bye-bye. Sekian, itu sahaja daripada pihak kami.
unit beasiswa. Jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah berhubung dengan PA jabatan, PA jabatan masing-masing, ataupun penyelaras beasiswa jabatan, ataupun boleh berhubung terus dengan saya di unit beasiswa. Oke, baiklah. Sekian. Terima kasih. Sehingga berjumpa lagi.